Mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Habib terang ni? Sebab ni yang wajib bagi kita mengenal tentang Rasul. Ni wajib ni. Mengenal tentang keturunan Rasul, mengenal tentang ni apa ni, tentang apa yang wajib bagi kita tentang Rasul. Bila Nabi lahir, yang ni semua adalah fardu ain. Tu kita tahu. Bila Nabi lahir, di mana Nabi lahir, di mana Nabi wafat, ni fardu ain. Salah kalau kata kita tanya di mana Nabi lahir tak tahu. Woi, berat ni. Kalau dia pergi khilaf pula, khilaf Nabi lahir ni. Ada kata di Baitul Maqdis, ada kata di tanah Melayu. Mampu. Lagi berat. Tidak ada khilaf. Di Makkah Al-Mukarramah dan Nabi wafat tidak ada khilaf di Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada khilaf. Ini adalah wajib, fardu ain bagi kita kena tahu benda tersebut. Jadi kena bagi tahu kat anak-anak kita. Nak cerita dekat mereka tentang perkara tersebut. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Makkah yawm al-ithnain الثاني عشر من شهر ربيع الأول بعد عام الفيل ب50 ليلة على المشهور. Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, pada selepas Amil Fil, selepas tahun gajah. 50 hari selepas tahun gajah, 50 hari, 50 malam. 50 malam setelah tahun gajah Nabi lahir. Alal masyhur, saya sebut alal masyhur sebab ada khilaf, ada yang sebut kata Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Nah, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal, ada kata 8 dan kata-kata. Walamma balagha 40 sanatan min umurihi asy-syarif, bila mana sampai umur Nabi 40. 40 ni maksud dia apa dia? 40 tepat. Bukan baru masuk 40. 40 tepat. Dah cukup 40. Itu maksud dia. Faham tak? Bukan baru masuk 40. Dah sempurna 40. Macam orang ni lah, kalau kata dia masuk tarikh lahir dia tahun tu, tarikh lahir dia tu, maka dia pun tulis dalam Facebook dia, masuklah umur saya 37 tahun contoh. Nah, rupanya dah tua dah saya ni, tapi nampak masih muda sebab saya mengamalkan. Rupanya nak promote dia punya perniagaan dia tu. Dihep tu kan. Contohlah. Jadi dia kata baru masuk 37. Itu baru masuk. Nak cukup umur 37 ni bila? No, tahun depan. Tu baru cukup umur 37. Macam itulah. Nabi cukup 40 baru diutus oleh Allah menjadi rasul. Boleh faham? Nazala alaihi ruhul amin. Nazala alaihi ruhul amin, turun padanya malaikat Jibril alaihi salam. Ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da al-ba'sati 13 sana. Selepas Nabi diutus, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Selepas diutus, sebelum diutus berapa tahun Nabi duduk di Mekah? Berapa tahun? Termasuk dengan diutus berapa? 53 tahun lah. Senang kan kira kan? Nabi diutus umur 40. Nabi duduk di Mekah 40 tahun lah. Kemudian Nabi diutus 13 tahun, campur 13, 40 campur 13 takkan jadi 78. 53 lah. Senang kan? Summa hajara ila al-Madinati wa aqama biha 10 sinin. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Tengok Nabi semua disebut aqama. Tidak disebut wastautana. Tak, sebab itu bukan istitan bagi Nabi. Istitan bagi Nabi adalah akhirah. Faham? Wa aqama bi Makkah 10 sinin wa aqama bi Madinati kata. Kenapa sebut begitu? Kerana Nabi tempat iqamahnya, tempat mustautinnya adalah di jannah, di syurga Allah Ta'ala. Di sini hanya iqamah. Iqamah maksud kita akan musafir. Kita sekarang musafir kan. Bila kita musafir, tempat yang kita musafir itu dipanggil iqamah. Nah, wa tufiya sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanata 11 min al hijrati. Dan Nabi wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijriah. Ini yang wajib kita kena tahu. Wa dufina biha wa umruhu 63 sanah. Dan ditanam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah, dan umur Nabi pada waktu tersebut 63 tahun. Wa huwa hayyun fi qabri, dan Nabi hidup di dalam kuburnya. Yasma'u salatal musallina wa salamal musallimina alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mendengar salawat orang yang bersalawat kepada Nabi dan salam orang yang memberi salam kepada Nabi. Sebab tu kalau kita pergi, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang pergi ke Madinah, kita kata sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apakah hukum menyampaikan salam kepada Nabi SAW daripada orang ramai kepada Nabi? Kita sampai-sampai tak terlupa, dosa tak? Hukumnya sunat, jadi tidak berdosa. Sunat kita sampaikan. Takut-takut terlupa, boleh. Tapi kalau dah sampaikan salam tu, sampai dah salam tu sebenarnya, dah sampai dah salam tu kepada Nabi SAW, boleh pak. Kalau orang yang duduk dekat Madinah, kalau dia berselawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi, Nabi akan terus jawab pada waktu tersebut. Nabi dengar terus. Tapi orang yang luar pada Madinah akan disampaikan melalui para malaikat kepada Nabi SAW bahawa kita telah menyampaikan salam kepada Rasulullah. Dan orang yang sampai ke Madinah Al-Munawwarah, kata Syekh Abdul Hamid Quds rahimahullah dalam kitab beliau Zaqair Qudusiyah ila ziyarati khairil bariyah, mengatakan siapa yang sampai ke Madinah beberapa kali, itu adalah berdasarkan kepada sebutan Nabi kepada namanya beberapa kali. Kalau Nabi sebut namanya 5 kali, maka 5 kalilah dia akan sampai ke Madinah Al-Munawwarah di depan Nabi SAW. Kalau Nabi sebut namanya 7 kali, 7 kalilah dia akan sampai. Kalau Nabi sebut namanya sekali, sekalilah dia akan sampai. Jadi mengikut sebutan Nabi kepada nama tersebut. Ini sebahagian ulama sebut begitu. Dalam kitab Zaqair Qudusiyah, boleh buka dalam Zaqair Qudusiyah, boleh tengok istidlal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Quds rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang sampai ke Madinah kena bersyukur banyak. Dan jangan duk anggap kata duit yang dia pergi ke Madinah tu adalah dengan dia semata-mata. Sebab tu kalau sampai ke Madinah, jaga adab. Jangan kita biadab di tempat Nabi SAW. Jangan mulut kita celupak. Jangan mulut kita ni suka nak kata ke orang. Jangan mulut kita suka nak cari salah orang. Tak. Dan jangan bergaduh dengan orang di Madinah Al-Munawwarah. Nak buat baik semua dengan orang Madinah Al-Munawwarah. Nampak tak? Walaupun dia Wahabi, buat baik dengan dia. Jangan bergaduh, jangan bertengkar, jangan apa. Kalau dia nak mula tengkar, qalu salam. Saya di bumi Rasul, saya datang bukan nak bertengkar dengan orang. Saya main nak jumpa Nabi SAW. Khair macam tu, senang. Di bumi Madinah khususnya, kalau tempat Nabi SAW. Kalau pergi sana tu, kena syukur banyak, kerana Nabi telah sebut nama kamu. Kan tu kamu sampai. Nabi sebut nama kamu dan panggil kamu sampai. Alhamdulillah. Ini kena pesan. Kalau siapa yang bawa jemaah dan sebagainya, kena pesan benda ni. Kena habiskan dulu kitab Zaqair Qudusiyah ila khairil bariyah, ila ziyarati khairil bariyah. Kena habiskan kitab tu dulu sebelum kamu bawa jemaah pergi ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Baru kamu akan rasa perasaan dalam hati kamu, perasaan hati kamu terhadap Nabi SAW. Sehingga disebutkan, kata orang yang masuk ke Madinah Al-Munawwarah, bila dia masuk tu saja, maka sebenarnya dia tak sedar, orang yang naik kenderaan disalam oleh para malaikat. Dan dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa tunggulah, rombongan telah sampai di pintu kota Madinah Al-Munawwarah, maka para malaikat akan beratok sambung pada waktu tersebut dan bersalaman dengan orang-orang yang di atas kenderaan tersebut. Dia tak sedar, kata dia disalam. Kalau dia ahlullah, dia akan nampak lah. Dan orang yang berjalan kaki akan dipeluk oleh Nabi SAW. Dipeluk oleh malaikat tu, orang yang jalan kaki. InsyaAllah. Ini disebut dalam kitab Zaqair Qudusiyah ila khairil bariyah, ila ziyaratil khairil bariyah. Beli kitab tu, ada Darussalam Zaqair Al-Qudusiyah, karangan Syekh Abdul Hamid Quds. Ini ketua ulama Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah dan orang Indonesia. Dia orang Indonesia, lahir di Quds. Dia ketua ulama Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah dulu, zaman dulu. Dan pengarang kitab Lataiful Isyarat, syarah kepada Waraqat Al-Imam Imriti. Ma'ruf kitab tersebut. Dia ajar di Al-Azhar. Kitab Syekh Abdul Hamid Quds. Dulu mengaji di Azhar. Dia pernah duduk di Ruwaq Jawi dulu. Syekh Abdul Hamid Quds pernah duduk di Ruwaq Jawi. Fa'anhu sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Di mana saja kamu berada, selawatlah kepadaku, kata Nabi, kerana solat kamu akan sampai kepadaku. Sebab tu sebahagian masyayikh kita kalau sampai di tempat-tempat yang ghaflah, maka dia akan berselawat, kerana dia beranggapan pada tersebut, husnuzan, bahawa kemungkinan dia seorang yang pada waktu tersebut sedang berselawat pada Nabi di tempat ghaflah tersebut. Nampak tak?
Syekh Ahmad Mamdouh pernah cerita kat saya, dia pernah lalu di jalan-jalan di Paris. Waktu jalan tu dia berselawat pada Nabi. Dan dia kata, moga-moga dah di lorong ni pernah menjadi saksi bahawa di tempat orang sedang ghaflah, aku berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Jadi kalau kita pergi berjalan di mana pun, amal benda ni, insya-Allah khair. Nah, pergi ke negara barat pun sekali, kita lalu mana-mana tempat, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga tempat ni dia akan jadi saksi bahawa kita pernah berselawat Nabi di tempat tersebut. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fil lailatil gharra wa yaumil azhar, yani yaumil jumaah. Lailatul gharra iaitu malam Jumaat, yaumil azhar yaumil jumaah. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena solat kamu itu akan diperlihatkan kepadaku. Jadi dalil kata ni kemuliaan Nabi. Dibawa selawat tu kepada Nabi, ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila ditunjuk, dibawa tunjuk ni, maksudnya orang ni bos. Dia tak duduk dalam bilik pejabat, orang main tunjuk. Dia tak perlu pergi cari, orang main tunjuk dekat dia. Ni dalil kedudukan tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dalil kata Nabi hidup dalam kubur. Kalau tidak, buat apa solat tadi dipertunjukkan kepada Nabi dan kemudian akan sampai kepada Nabi. Dari Nabi hidup. Kalau kamu pergi ke Madinah, sebahagian puak ni dia sebut kata apa? Buat apa pergi ke makam Nabi? Nabi dah mati. Tengok otak dia apa? Nabi dah mati. La tasma' wala tanzur. Berat ni, akidah yang berat. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Tidaklah seorang itu bersalam, memberi salam kepada aku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku, sehinggalah aku menjawab kembali salam kepadanya. Baik, kata Syekh Muhammad Ibrahim, illa raddallahu alayya ruhi tadi bermakna apa dia? Adakah setiap kali salam tu roh akan dikembalikan, lepas tu keluar balik? Tu roh kembalikan, keluar balik. Gitu kan? Salam kepada Nabi sentiasa berterusan. Kalau keluar masuk ni azab. Keluar masuk. Kata Nabi SAW, Nabi nak sebut sini illa raddallahu alayya ruhi, di sini maksud apa dia? Kekal ruhku itu berada dalam tubuhku. Tak keluar lagi masuk. Nabi terus hidup dalam kubur. Jadi faham? Bukan keluar masuk. Buat Wahabi faham kot tu kot. Berapa ramai orang di Madinah Al-Munawwarah pernah kosongkan Madinah Al-Munawwarah daripada orang. Dan pernah kosongkan dalam dunia ni orang yang berselawat pada Nabi? Mana ada? Setiap masa, setiap detik orang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akan sentiasa berada dalam, ruh Nabi akan sentiasa berada dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus hidup.